tiba-tiba macam ada salah. Hello, hi and welcome back to my channel. So untuk video kali ni, I akan ceritakan dekat korang kisah seram yang berlaku di parking KLIA 2. Kalau korang nak tahu, sebelum adanya KLIA ni, penempatan tu adalah penempatan orang-orang asli, dan sampai sekarang pun orang-orang asli tu still menetap dekat area Sepang tau. So kisah yang pertama ni terjadi dekat seorang lelaki yang bernama Haris. Haris ni merupakan seorang pekerja yang bekerja sebagai customer service. Waktu tu adalah minggu, dia bekerja shift malam, and pada hari tu juga adalah hari last dia bekerja shift malam. So dia decide untuk balik lewat sikit lah daripada waktu asal dia balik kerja. Sepatutnya dia balik pukul 12.30 malam, tapi dia nak balik pukul 1.30 pagi sebabnya dia nak lepak dululah dengan member-member dia. So waktu jam tu dah menunjukkan arah nak dekat 1.30 dah, dia pun decide lah untuk naik lift pergi dekat parking lot kereta dia. Sampai je dekat level tu, dia kata dia parking dekat area untuk staff-staff punya parking lah, tapi dia tak beritahu level berapa. Buka je pintu lift tu, dia terkejut sebabnya dekat parking lot tu hanya berbekalkan lampu daripada pantulan jalan raya je. Sebabnya parking tu lampu dia dah blackout. So dengan pantas dia terus berjalan ke tempat parking kereta dia tu. Waktu dia tengah berjalan tu, dia terasa macam ada orang follow dia pada belakang tau. And dia terus jalan laju. Waktu tu dia perasan orang yang follow dia tu juga jalan laju sama macam dia. Waktu tu dia terus ambil kunci kereta dia, dia masuk kereta and dia tenangkan diri dia dulu. And then tiba-tiba ada orang ketuk tingkap kereta dia. Rupa-rupanya yang ketuk tu adalah kawan dia sendiri. So dia rasa lega lah dekat situ sebab dia fikir macam bukan dia seorang je dekat parking tu, tapi ada kawan dia sekali. And then kawan dia tanyalah, "Kau okey ke Haris? Nampak macam cemas ya?" Lepas tu dia katalah, "Aku okey, cuma tadi aku ingat ada orang follow aku pada belakang, rupanya kau ke?" And then kawan dia kata, "Mana ada aku follow kau? Aku dekat tepi ni je tadi, dekat kereta aku." And then Haris pun cakap, "Oh, maybe perasaan aku je kot." And then kawan dia cakap, "Tak apalah Haris, kau balik hati-hati tau." And then Haris pun drive lah kereta dia. Waktu dia drive kereta dia untuk keluar daripada parking tu, dia baru teringat yang sebenarnya kawan yang ketuk tingkap kereta dia tadi telah bercuti selama 1 minggu sebab pergi dekat Singapura ada urusan kerja. Time tu dia tak puas hati, dia stop kereta dia, dia buka dia punya handphone and dia check betul tak kawan dia cuti minggu tu. And apa yang mengejutkan dia lagi sekali, sebenarnya kawan dia tu dah bercuti selama 1 minggu. And waktu tu dia drive kereta dia sampai di rumah, dia terus mandi, dia solat isyak, and then dia tak dapat tidur sebab dia cakap dia masih teringat siapa makhluk yang tegur dia waktu dekat parking LIA tadi. So korang rasa siapa sebenarnya yang tegur dia dekat parking tu? And kalau nak kata kawan dia dah cuti selama 1 minggu. So ada makhluk yang menyerupai kawan dia time tu. Kisah yang kedua ni terjadi dekat seorang pramugari yang bekerja dekat KLIA. Sebenarnya waktu hari tu bukan hari untuk dia bekerja lah, tapi disebabkan ada orang yang MC time tu, so dialah yang kena masuk. Dia kata selalunya yang bekerja macam stewardess ni, diorang akan balik, kiranya balik tu tak kira waktu lah, kadang-kadang sampai pukul 1 pagi, kadang sampai pukul 2 pagi. Dan tu dia kata dia sampai KLIA tu pukul 2 pagi, and then dia pun decide lah terus nak balik rumah.
And kalau korang nak tahu, dia parking dekat basement punya parking tau. Kiranya basement ni parking dia jauh sikit daripada parking-parking lain. And dia kata dia terpaksa parking dekat situ sebabnya parking lain memang dah full lah. So waktu dia sampai dekat parking basement tu, dia perasan macam ada orang tengah follow dia berjalan untuk dia ke arah kereta dia tu. Dia dengar bunyi tapak kasut yang sama dengan apa yang dia pakai. Tak, tak, tak. Time tu dia kata dia terus bergegas untuk masuk kereta dia. And waktu sebelum dia masuk kereta dia tu, dia ada stop kejap sebab dia nak keling dekat belakang, nak tengok ada tak orang follow dia. Waktu tu dia gunakan anak mata dia yang tepi ni untuk tengok belakang, and dia perasan tak ada siapa-siapa pun dekat belakang dia. And tentu bila dia nak pusing dia ke depan balik, dia ternampak satu lembaga hitam yang melintas secara pantas dekat depan dia. Time tu dia terus berlari dekat kereta dia, and dia campak beg dia tu dekat tempat duduk penumpang. And waktu dia nak keluar daripada basement punya parking tu, dia perasan ada seorang lembaga yang berpakaian kebaya merah. Time tu dia terus drive laju-laju, and dia berhenti dekat bawah sekali tau. Kiranya dekat bawah sekali tu memang ramai orang. Situ ada macam teksi, ada pakcik-pakcik kat situ selalu sembang. And dia berhenti dekat situ. And waktu dia berhenti untuk tenangkan diri dia tu, dia ternampak lagi lembaga tu dekat satu pokok besar tengah perhatikan dia. And dia kata time tu dia dah tak berani nak drive lah sebab dia terlalu takut. And dia call kawan dia dalam keadaan bergetar, and dia minta tolong kawan dia untuk datang ke LIA and bawa dia balik rumah. Dalam 15 minit macam tu kawan dia sampai, and kereta tu kawan dia punya adik yang drive, and dia ikut kawan dia naik kereta untuk balik ke rumah. Waktu tu dia kata sampai dekat pekarangan rumah dia, kawan dia cakap, kau okey ke? Kalau tak aku boleh teman. Dia kata tak apa, dia boleh masuk rumah, janji dia dah sampai rumah dah time tu. Waktu dia sampai rumah tu, dia rasa lega sebab dia kata akhirnya dia sampai juga dekat rumah dia. Waktu tu dia nak pergi mandi tau. Waktu dia tengah mandi tu, tiba-tiba gangguan tu datang balik, and lampu bilik air dia berkelip-kelip. Time tu dia kata dia cepat-cepat mandi, dia duduk atas katil, and dia buka alunan ayat-ayat Al-Quran, and tiba-tiba gangguan tu memang still ikut dia daripada KLIA sampai rumah. Dia punya grill tingkap tu bergegar-gegar macam nak pecah. Dia kata sama juga dengan ayat Al-Quran yang dia buka tu, kiranya berlawanan lah dengan benda tu sebab benda tu marah. Dan tentu malam tu dia dah tak boleh nak tidur, sampailah dia tak sedar, tiba-tiba dia tertidur, and dia terjaga waktu azan subuh. Dia kata malam tu adalah malam di mana dia dapat gangguan yang sangat-sangat dahsyat. And disebabkan tu dia kata dia memang tak boleh nak tidur, and time tu dia kata dia decide untuk pindah rumah. Kiranya dia tak duduk seorang dah lah, dia duduk dengan kawan-kawan dia yang lain. So kalau korang lah kan, tiba-tiba korang diganggu daripada tempat korang kena ganggu tu sampai rumah, and dia cakap dia ingat benda tu dah tak ikut dia sampai rumah. Tapi maybe dia kata disebabkan dia pun dalam keadaan kotor time tu, sebab dia perempuan kan, kadang-kadang kan setiap bulan kan Allah akan beri cuti kan, ABC kan. So disebabkan tu lah dia kata benda tu ikut dia sampai rumah, sebab macam sukalah perempuan yang tengah ABC ni. So I rasa tu je video I untuk kali ni. Korang jangan lupa tekan like and subscribe, and stay tuned on my next video. Bye.